Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita tentang satu topik yang cukup ramai orang kena, tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu apa nak buat, ataupun mereka bukan tak buat apa-apa, dah cuba berbagai cara, daripada sama ada perubatan moden ataupun perubatan kampung, ataupun setengah tu sampai pergi jumpa bomo pun. Kalaupun bomo masih hidup zaman sekarang ni, betul tak? Kalau zaman tok saya dulu, dia pergi cari ni lah orang-orang yang berpengalaman tu, dia bawa balik curut lah kan. Tahu tak, curut tu hisap, dia masuk kain pelekat dia, bubuh kain tuala ke apa-apa, dia hisap asap rokok tu. Asap rokok tu saja pun dah bermasalah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, baik, resdung ataupun sinusitis, ada dua sebab utama. Salah satu daripada sebabnya ialah disebabkan oleh sama ada alergi, ataupun satu lagi yang kebiasaannya 98% daripada penyakit ni adalah disebabkan oleh infection. Dan kebanyakan infection tu berasaskan kepada virus lagi. Virus ni memang dia cukup mengganggu kesihatan kita sebenarnya kan. Okay? So virus nombor satu, nombor dua bakteria, dan ramai juga yang kena fungus. Ya? Fungus ni, you tahulah, kadang-kadang macam berbentuk orang panggil apa, macam kulat, benda-benda yang kalau you pernah dengar aspergillus tu, ni kadang-kadang semua bakteria, virus atau fungus ni, kalau dia dah masuk dalam rongga kita, sebab dari sudut sinus, mungkin anda perlu saya ingatkan kembali, sinus ada lebih kurang 4 pasang. Sepasang bahagian maxillary ni, nampak ni bahagian pipi, cuba you pegang pipi you, tekan tengok ada tulang tak, tapi di belakang tulang ni ada rongga. Kalau tak ada rongga besar yang kat sini, banyak daripada weight kita, berat otak, berat tengkorak kita ni cukup, orang kata apa, berat sangat. Sebab tu Tuhan jadikan kekosongan ni ada 2, 3, sebenarnya ada 5 sebab, tapi yang saya boleh ingat ialah salah satu daripadanya ialah untuk meringankan, supaya tak semuanya terdiri daripada tulang. Selain daripada untuk membantu hidung kita, untuk pernafasan kita, untuk humidify, bagi tak kering sangat ataupun tak lembab sangat, dan tak boleh pula ada cecair dalam tu. Sebab tu hari ini kita nak cerita tentang terlalu banyaknya mucus atau lendir yang disebabkan oleh bakteria, virus atau fungus tadi tu, sehingga kan dia menjadi infection radangan yang menyusahkan hidup kita. Yang penting ialah you kena tahu ada lagi 3 pasang. Saya lupa nak cerita tadi. Satu dipanggil ethmoid, ataupun yang belakang lagi, belakang tu dipanggil sphenoid. Nama-nama ni tak ingat tak apa, tapi dia ada rongga-rongganya sampai ke belakang ni, dalam 1-2 inci lagi kat belakang sana. Dan atas ni, atas pada kening kita ni, ada yang dipanggil frontal sinus. Dari sinus ni sebenarnya dia selalunya kosong. Dia cuma lembab sikit-sikit je. Tetapi bila adanya infection ataupun allergy, ataupun masalah-masalah seperti kadang-kadang bukan masalah apa pun, anatomi kita Tuhan jadikan, katakan septum kita ni kadang-kadang sempit, itu boleh menyebabkan pernafasan kita pun terganggu. Kadang-kadang senang kena flu, kena sinus. Yang rajin kena flu pun kena hati-hati. Tengok kalau mucus tu, lendir tu dah orang kata apa, tersimpan atau blok kat situ, macam you tengok sungai ataupun parit-parit yang air tak berjalan. Pernah tengok tak? Kalau kat KL ni dulu, Sungai Kelang tu, you tengok aja, kadang-kadang tak lalu, dengan baunya lagi, dengan hijaunya, kadang-kadang berlendir dan sebagainya, hitam lagi. Samalah juga, kalau ini tak berjalan, dia akan orang kata apa, memberi satu tempat macam baja kepada bakteria dan virus dan fungus ni untuk terus merebak kan. Baik. Jadi kalau dalam hidup kita tu kadang-kadang boleh sampai jadi bernanah, sampai sakit, kalau tekan pun rasa bisa, ada orang kena sampai demam, pening kepala, ada yang sampai muntah, lepas tu ada orang hingusnya tu menitik-nitik. Setengah orang kata nasal drip, post nasal tu maksudnya dia boleh keluar kat depan, ataupun dia boleh pergi ke belakang, masuk bahagian kita punya throat, terus masuk ke bahagian, nasib baiklah pergi kat bahagian perut tu ada hydrochloric acid, bolehlah tahan. Tapi yang masuk balik ke bahagian-bahagian paru-paru ni semua macam mana? Jadi kita kena hati-hati, sebab dia boleh merebak sampai ke tulang bahagian tengkorak, ataupun pergi ke otak kita, ataupun masuk balik ke bahagian paru-paru. Ini menyebabkan orang tu sampai jadi chronic sinusitis. Tahu chronic tak? Maksudnya lebih daripada 3-4 bulan tak baik-baik juga lagi. Selalunya orang harus baik dalam masa 2-3 minggu, tapi tak, 2-3 bulan tu masih lagi demam-demam, tak pergi kerja dan sebagainya. Baik. Jadi dari sudut kalau doktor selalunya akan bagi ubat decongestant lah, bagi hilang you punya rasa sesak nafas,
Kalau dah bagi antihistamin, kadang-kadang bagi steroid supaya you sampai kalau perlu bagi antibiotik kan, sebab dah ada infection, painkiller kalau sakit sangat, dan kalau tak boleh juga dah buat tu buat ni tak boleh, korek sana korek tak boleh, kena buat surgery lah. Faham? Okey, baik. Jadi setelah kalau yang berbau semua tu memang kebiasaan juga. Cepat saya nak bagi formula kat you, tolong tulis apa yang you kena buat. Okay, ramai daripada kita tidak jaga makanan. Salah satu daripada masalah utama kenapa lambat nak baik ialah disebabkan fiziologi badan, maksudnya immunity badan. Saya ulang, daya tahan badan kita tidak cukup kuat untuk menahan daripada serangan bakteria, virus dan fungus tadi, maka senang kita kena balik walaupun kita dah baik. Jadi awal-awal lagi kena betulkan kesihatan, exercise, tidur, matahari semua. Tapi yang spesifik untuk penyakit sinus, yang tu yang you nak dengar ni kan, sila kopi. Nombor satu, kalau you tak cukup vitamin A. Pernah dengar vitamin A? Vitamin A ada daripada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab yang penting untuk sinus ni, dia menjaga lining. Vitamin A very important, so check, pastikan you cukup vitamin A. Nombor dua, you kena cukup zinc. Zinc kena cukup, yang datang daripada nuts and seeds and legumes, maksudnya biji-bijirin semua tu. Lepas tu antivirus zinc ni, dia pun boleh menjaga immunity you. Dan yang penting sekali vitamin C sebenarnya. Dan vitamin C, nasib baik kita banyak, kalau ikut D&D diet, banyak boleh dapat daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Dan kenapa penting sangat vitamin C ni, disebabkan oleh masalah radangan, masalah immunity kita, dan kita nak tingkatkan balik white blood cell. White blood cell ni perlukan vitamin C untuk dia berfungsi dengan baik juga. Kalau nak ambil vitamin C, jangan kurang daripada 1000 miligram sehari. Lebih kurang 1 gram lah satu hari. Kalau bawah daripada 1 gram tu tak cukup, terutama sekali untuk orang dewasa. Yang bagusnya 1 hingga 2 gram minimum per day. Alright, masa you tengah sakit, tengah kuat tu, tengah beringus, tengah demam semua tu, ambil at least 2 to 3 gram per day pun insyaAllah no problem. Dan untuk vitamin yang seterusnya, yang penting ialah, yang cukup penting sebenarnya ialah vitamin D3K2. D3K2. You pernah dengar kan? D3K2 tu kalau boleh ambil yang tinggi sikit, antara 5 hingga 10,000. 5,000 hingga 10,000 international unit. Dan 100 miligram K2. Okey. Lepas tu ada satu lagi, siapa yang tengah sakit kuat sekarang atau tengah mengalaminya, cuba tekan di belakang tengkorak ini, ada lebih kurang 1 inci bawah daripada lekuk ni kan, ada lekuk ni. Faham tak, ada lekuk ni kat bawah tu. Tekan dia lebih kurang 1 inci kat bawah tu, tekan, ambil 2 jari macam tu atau 2 jari macam ni. You pergi kat belakang tu, suruh isteri you buat atau husband you buat lah. Tekan kat belakang tu, tekan dalam seminit, lepas tu lepas. Atau nak urut sikit pun kat situ. Sebab dia ada acupressure point yang bagus untuk you hilangkan masalah sinus. Satu lagi, nanti saya bagi point yang seterusnya. Point yang seterusnya, kalau boleh copy, tengah-tengah ni. Kalau budak-budak kecil, apa orang panggil tu, yang lembut tu, ubun-ubun, kan lah. Kalau kita dah besar, dia dah tutup lah. Kalau masih lembut, masa you besar macam ni, bahaya pula kan. So dia masih, orang kata apa, kalau you bayangkan dekat tengah-tengah tu, kalau tak tahu sangat, ambil tu, buat bubur kat telinga macam tu, straight, buat kat atas macam tu, point ni. Ni tekan macam tu, okey. Ataupun you ambil pen yang ujung belah tak tajam ni, belah tak tajam tu, tekan macam tu, you pusing, jangan kuat sangat, jangan lembut sangat. Tetapi kalau you rasa bisa, tengah ada sinus, itu tempat bisa tu you kena picit lama sikit. Lepas you pusing ni, tengok saya buat ni, okey, lebih kurang tak sampai 30 saat. Lepas tu you buat lagi 30 saat macam tu. Lepas tu you repeat lagi sekali ke 2 kali sampai you rasa lega you punya sinus. Ini saya belajar daripada kawan-kawan Chinese traditional, orang panggil acupressure point lah. Boleh ingat macam tu tak? Okay. Lepas tu ni lagi tap bahagian-bahagian yang sinus tadi tu, kat sini dan kat sini. Boleh tap dia, tap ringan-ringan je.
Kenapa? You nak bagi rancangan supaya flow of you punya liquid lendir ni cepat sikit. Ya, kita nak nyahkan dia. Baik, sambung. Sila copy nota ni. Kalau ada tempat yang buat ozon terapi, walaupun kat Malaysia tak digalakkan ataupun mungkin buat masa ni, saya pernah buat ozon terapi dulu tapi mungkin tak dibenarkan di Malaysia. Saya tak tahu kenapa, tapi tak apa, kita ikut perintah. Dia orang kata jangan buat, jangan buat. Yang penting ialah ozon terapi tadi kalau dapat. Tapi kalau tak dapat, you buat sendiri. Ni kopi. Saya bagi formula sekarang. Kunyit, kalau boleh kunyit yang belum dijadikan serbuk. Maksudnya kunyit yang fresh kunyit. Okey, kalau boleh kunyit hutan lah. Jangan kunyit yang terlalu moden ni. Ada dia panggil, setengah orang dapat kunyit hitam pun. Tak apa. Hitam ke, yang orange ke, yang kunyit betul punya warna tu, you potong lebih kurang 25 gram. So, you campur dengan sebatang serai. Dah ditumbuk elok-elok, masuk dalam 500 ml air. 500 ml air, rebus sampai jadi macam masak periuk jugalah. Bila dia mendidih tu, jangan you takut melimpah pula keluar air tu. You kacau dia sampai lebih kurang jadi 300 ml. Daripada 500 jadi 300 ml. Biar mendidih. Jangan sampai kering pula. Okay, jangan sampai 1/3. Sampai buang sampai air tu dah uap, dia dah habis 1/3. Kalau tinggal setengah pun paling minimum. Jangan bawah pada setengah. Yang bagusnya 2/3, lebih kurang 300 ml. You tapis, you minum seharian. Maksudnya minum 3-4 sudu pun boleh, setengah cawan dulu ke, lepas tu setengah cawan lagi ke. Jadi yang saya bagi formula 500 ml tu untuk dijadikan minuman seharian. Kalau you buat ni saja, setengah orang dalam masa 2 hari, 3 hari dia dah nampak clear. Cantik tak? Kan? Dengan syarat you jangan pergi balik makan junk food, makan gula, makan susu, semua tu lah. Bahan-bahan makanan yang tak bagus tu tak boleh lah, kan? Baik, sambung. Boleh ikut? Seterusnya, ada satu formula lain. Koktail ni ialah habatus sauda. Dengar, habatus sauda. Okey, lebih kurang ambil lebih kurang 10 ataupun 15 gram, tak usah banyak sangat kalau biji dia. Tapi kalau serbuk dia boleh ambil dalam lebih kurang 2 sudu makan. Lepas tu ambil batang nenas, bukan batang nenas, ampulur. Dia punya, orang panggil tengah-tengah nenas tu, isi dia tak payah ambil. Ambil yang tengah tu, yang batang tengah tu kan, ambil yang ampulur dia tu, dia punya pulok tengah tu, yang banyak fiber tu. Lepas tu you campur dengan coconut oil, ataupun you nak campur sikit dengan honey ke, nak bagi sedap, nak campur dengan kurma ke sikit. Tapi dia punya asas 3 je, iaitu habatus sauda, batang nenas tengah tu, dan coconut oil. Sesedap rasa je. Lepas tu apa you buat? You kacau dia. You nak blend, you nak campur dengan air sikit pun boleh. Buat macam traditional herbal medicine. Minum sekaligus lah yang tu. Kalau tak mau buat sekali, buat 2 kali minum. Yang lebih tu simpan dalam peti ais. Boleh? Yang ni 2 formula ni memang kalau tak, orang Indonesia semua dah tahu ni cerita ni. Alright. Kat Malaysia, habatus sauda ni memainkan peranan. Kalau you malas nak buat habatus sauda batang nenas dengan coconut oil ni, you ambil haba gel cukup. Haba gel satu lagi formula untuk lawan virus. Tapi kalau you malas nak buat yang saya suruh ni, you pergi ambil kapsul 2 pagi 2 malam. 2 pagi 2 malam. Okey. Kalau betul-betul beringus sampaikan demam semua, ambil 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Apa dia? Haba gel. Baik, sambung. Yang seterusnya ialah, kalau you suka kepada essential oil, kan setengah orang ada nebulizer kat bilik dia tu kan, sebab dia dah lama ada sinus, so dia macam-macam dia belilah yang keluarkan wap dan sebagainya tu kan, sebab dia nak ambil perubatan dia sendiri. So saya minta you cari eucalyptus. Tulis eucalyptus. Lepas satu lagi oregano oil. Kalau tak ada eucalyptus, ambil oregano oil, essential oil. Ni aromaterapi. Ataupun you ambil fenugreek, Fenugreek, fenugreek oil. Fenugreek oil ni you nak makan pun boleh, you nak bagi dia aromaterapi. Yang bagusnya eucalyptus dengan oregano tadi. Tapi fenugreek tu you nak buat makan pun boleh. Ni tengok yang mana serasi dengan you. Baik, option. Maksudnya pilihan supaya you tak pening kepala. Kalau tak berhasil yang tadi, you buat apa pula? You buat dengan apple cider vinegar. Pernah dengar apple cider vinegar?
Amalkan apple cider vinegar sebelum makan tengah hari, sebelum makan malam, 2 sudu campur dengan air 1 gelas, minum elok-elok supaya perut you tu acidic sedikit. Faham? Okay, good. Bagi acidic sikit. Okay. Kalau you nak ambil brand, selalunya orang kata apple cider vinegar ni ambil yang biasa dengarkan yang Bragg tu ke? Okay, Bragg tu pun boleh, tapi zaman sekarang orang lebih percaya kepada Fairchild, nama brand baru Fairchild, Fairchilds, Fairchilds brand. Ini bukan saya punya, ini negara barat punya, tapi mereka kat sana bergaduh sebab dengar kata Bragg dah mula buat perangai bagi dilution dia dah tak betul. Maklumlah, dia orang tu kan dah establish berpuluh, dah 100 tahun mungkin kot. So Fairchild ni lebih organik dan lebih pure lah. Apa pun yang penting ialah acidkan sedikit perut you tu. Ini ada kaitan dengan immunity juga. Okay. Baik, kita nak habiskan dengan apa lagi yang you boleh makan. Kalau boleh, belajar ambil santan. Santan terkenal juga untuk membantu. Ada satu lagi yang penting, D&D diet tetap you kena belajar. Saya suruh you banyak main dengan steam. Tahu tak, dengan wap. Kalau boleh, wap tu kalau you nak masuk dengan, saya kata oregano oil ataupun peppermint oil ataupun eucalyptus, bagus. Siapa yang ada nebulizer tu, ambil nebulizer tu. Faham? Okey, saya ada 1-2 lagi yang saya nak bagi you buat kat rumah. Okey. Tapping saya dah ajar tadi. Yang last saya nak bagi cerita kat you all ialah buat dengan daun pandan. Tahu daun pandan? Daun pandan you campur dengan lemon. Tahu lemon? Lemon, limau nipis pun boleh. Perah dia, tumbuk daun pandan tu secukup rasa. Jadikan dia macam masker. Jadi you orang panggil lumur dia kat kawasan sinus you ni. Maksudnya buat macam mas muka lah. Faham? Buat tu, tengok dalam masa beberapa hari, mungkin selang sehari ke you buat. Kalau tengah sakit teruk tu you buat hari-hari pun tak apa. Ini masa selain daripada you buat amalan yang saya cerita tadi lah, dengan vitaminnya, dengan zincnya, ingat tak tadi, semua tu kena ikut lah. Dan memang tak larilah kalau dah ada infection, kalau dah ada bakteria, ada masalah immunity, you jangan lupa pada saya cerita apa tadi, herbal gel, tapi saya terlupa kepada sacha inci oil. Memang sacha inci oil tu dah termaktub lah, understood. Whenever there is any infection, ada masalah you sakit kronik, the best is still D&D 369 sacha inci oil. Jangan malu. Dan bukan malu macam mana, kadang-kadang you kata, dok semua boleh ke omega 3, apa yang dia tak boleh bantu, betul tak? Itu yang saya rasa cukup cun sangat tu. Sebab apa, budak-budak kecil-kecil dulu lagi dah diajar untuk ambil Scott's Emulsion Oil. Pernah dengar tak? Yang brand orang angkat ikan kat belakang tu. Cuma sekarang ni dia terlalu banyak gula, terlalu banyak sangat bahan-bahan tambahan, preservatif semua tu. Sebab tu saya galakkan you ambil yang pure sacha inci oil. Baik, terima kasih. Kalau boleh buat ni dulu. Jangan sampai suara pun dah bertukar, ada orang sampai jadi sengau semua tu. Berarti dah teruk sangat. Jangan sampai bermasalah, jadi masalah tulang, ada infection pun. Sebab nanah-nanah ni jangan main. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta maaf tadi ada technical wifi terganggu. Lain pada itu, anda semua, saya mendoakan seperti biasa, hidup anda bahagia, akhirat anda syurga, dan make sure you let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.